Baik, soalan yang seterusnya, biasa orang tanya kepada kita, talak ni, ta'liq talak ni adakah boleh ditarik balik? Contoh suami kata, kalau kamu keluar rumah, kamu akan tertolak. Kalau kamu ambil vaksin, kamu tertolak. Kemudian suami menyesal. Oh, menyesalnya. Suami sudah diberi kaunseling. Maka dia rasa menyesal dengan ta'liq talak tersebut. Adakah pada ketika tersebut boleh untuk dia tarik balik perkataan dia tu? Boleh ke dia tarik balik perkataan yang mana dia kata, kalau kamu ambil vaksin, kamu tertolak? Boleh ke dia tarik balik? Beberapa hari lepas, saya ada mendapat soalan di grup WhatsApp berkaitan dengan hukum suami mengatakan kalau kamu ambil vaksin, maka kamu akan tertolak. Jadi saya di sini ni bukan saya nak bagi hukum bukan kata oh yang ni kalau buat gini jatuh tolak, tak, bukan. Akan tapi lebih kepada perkongsian berkaitan dengan ta'liq tolak. Jadi baik, ta'liq tolak ni kalau kita tengok perbahasan dalam kitab Ghayatul Afrah ada sebut panjang berkaitan ni. Begitu juga dalam kitab-kitab lain lah, kitab-kitab turah yang lain. Dan persoalan yang penting yang perlu kita faham, macam tadi kita kata seorang itu boleh jatuh tolak apabila dia mengambil vaksin. Sedangkan isteri tadi, kalau tengok dalam dia punya WhatsApp tu, bahawasanya dia telah pun mengambil vaksin. Jadi adakah jatuh tolak pada ketika tersebut? Jadi suka saya untuk saya ambil petikan daripada kitab Fiqhul Islami wa Adilatuhu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala. Kata beliau, ta'liq talaq ini adalah marattaba wuqu'uhu ala husulil amri fil mustaqbal. Yakni talaq yang terjadi disebabkan oleh terhasilnya sesuatu fil mustaqbal, yakni pada masa hadapan. Jadi sesuatu yang terjadi pada masa hadapan barulah jatuh tolak, barulah terjadinya ta'liq tolak tersebut. Jadi contoh dalam kitab biasa sebut, sekiranya suami mengatakan kepada isteri, in dakhaltid dar, sekiranya kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu tertolak. Jadi pada ketika tersebut, isteri ni memang setiap hari dah masuk dalam rumah, betul tak? Memang setiap hari dah masuk dalam rumah. Tapi bila mana selepas suami kata begitu, in dakhaltid dar, sekiranya kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu tertolak. Maka pada ketika tersebut, selepas daripada perkataan suami, isteri masuk, baru jatuh tolak. Jadi yang sebelum-sebelum ni, yang dia dah masuk dah berulang kali, setiap hari dia masuk rumah, tak jadi tolak lagi. Tak jadi tolak. Sebab perkataan suami, sekiranya merujuk kepada perkara yang akan datang. Jadi sekiranya isteri masuk rumah selepas daripada ta'liq daripada suami, barulah jatuh tolak. Begitu. Jadi itu persoalan yang pertama, iaitu bilakah terjadinya ta'liq tolak ini? Iaitu ta'liq tolak ini terjadi pada perkara yang akan datang, bukan perkara sebelum. Banyak perkara. Contoh, kalau kamu makan sesuatu, maka kamu tertolak. Contoh, makan apple. Kalau kamu makan apple, jatuh tolak. Jadi sebelum ni dia dah makan apple lama dah. Yang tu tak apa. Yang tu tak jadi jatuh tolak. Tapi kalau makan selepas daripada ta'liq yang disebut oleh suami ni, maka barulah jatuh tolak. Jadi itu perkara pertama. Yang kedua nak sebut, ta'liq tolak ini ianya boleh terjadi disebabkan suami meletakkan syarat sebelum tolak isteri. Suami letak syarat sebelum tolak. Jadi tolak ni ada dua, iaitu tolak secara terus. Suatu suami kata tolak tuki, aku tolak kamu, ataupun sarah tuki, ataupun farak tuki. Tiga istilah ni jelas soreh bahawasanya dia telah menceraikan isteri dia. Sama ada guna lafaz tolak, lafaz sarah ataupun lafaz farak. Tiga lafaz ni. Baik, kemudian sekiranya suami nak menggunakan syarat untuk menjatuhkan tolak, maka dia boleh guna ta'liq tolak. Sebagai contoh, isteri ni jenis suka keluar rumah. Keluar rumah tanpa minta izin suami, keluar rumah pergi bersosial, pergi buat maksiat dan sebagainya. Suami nak marah sangat ni, suami kata, kalau kamu keluar rumah tanpa izin aku, kamu tertolak. Jadi pada ketika tersebut, sekiranya isteri keluar rumah tanpa izin, barulah tertolak.
Kalau isteri keluar rumah dengan izin, tak tertolak. Sebab lafaz suami kata tanpa izin. Nampak? Jadi bergantung kepada lafaz yang diguna pakai oleh suami tu. Baik. Kemudian kita tengok pula bagaimana dengan syarat. Syarat yang digunakan dalam lafaz tu. Jadi syarat dalam tu dia ada secara jelas. Yang kedua dia ada secara makna. Contoh dia kata syarat secara jelas, contohnya sekiranya kamu keluar rumah, maka kamu tertolak. Jelas dia punya syarat dia tu. Adapun syarat yang difaham secara makna, contoh dia kata, suami kata, wajib ke atas aku menceraikan kamu apabila kamu keluar rumah. Jadi dalam ayat ni, dalam konteks ni, wajib ke atas aku menceraikan kamu sekiranya kamu keluar rumah. Dalam konteks ayat ini mengandungi ta'liq tolak secara maknawi, secara makna sahaja. Adapun secara sorah, secara lafaz tak jelas sangat. Tu dari sudut pembahagian syarat tersebut, sama ada syarat tersebut diletakkan secara jelas ataupun secara makna. Baik. Di sana ada perbahasan ulama, adakah jatuh tolak secara ta'liq ini? Adakah suami, bila mana suami kata kalau kamu keluar rumah kamu tertolak, adakah betul isteri keluar rumah jatuh tolak? Itu perbahasan dia. Jadi adakah jatuh tolak dengan ta'liq ni? Jadi di sana ada 3 pendapat para alim ulama. Yang pertama, pendapat yang mutabar. Inilah pendapat yang mutabar, iaitu daripada pendapat al-a'immatul arba'ah. Daripada pendapat imam yang 4, iaitu apa pendapat mereka? Jatuh tolak apabila cukup syarat. Nampak? Apabila cukup syarat-syarat tu jatuh tolak. Iqa'ut tolak. Terjadinya tolak tersebut apabila cukup syarat yang disebutkan oleh suami tadi. Suami kata, sekiranya kamu keluar rumah dengan sambil memakan apple dengan melangkah kaki kiri. 3 syarat dia letak tu. Kalau keluar rumah sambil-sambil makan apple dan melangkah dengan kaki kiri, maka kamu tertolak. Suami kata gitu. Jadi pada ketika tersebut, sekiranya isteri cukup ketiga-tiga syarat, barulah jatuh tolak pada ketika tersebut. Kalau isteri kata, saya keluar rumah makan apple, tapi saya melangkah kaki kanan. Dia melangkah kaki kanan, maka tak jatuh tolak. Sebab apa? Sebab syarat tak cukup. Suami kata mesti cukup 3 syarat ni. Keluar rumah, sambil makan apple, lepas tu keluar dengan kaki kiri. Jadi kalau isteri tidak melakukan salah satu daripada 3 perkara ni, maka tak jatuh tolak. Jadi itulah pendapat al-a'immatul arba'ah, iaitu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi dan juga Maliki, yang mana mengatakan jatuh tolak sekiranya cukup 4 syarat tu. Sama ada syarat tersebut dari sudut perbuatan ataupun syarat tersebut adalah perkataan. Boleh jadi juga syarat itu adalah perkataan. Contoh, suami ni tak suka dengan perkataan kereta. Kalau sebut kereta jadi desing telinga dia. Jadi suami kata, kalau kamu sebut perkataan kereta, jatuh tolak. Jadi isteri tak boleh sebut perkataan ni. Kalau sebut jatuh tolak. Tu sebab jadi syarat tu dia umum sama ada syarat tersebut dalam sudut perbuatan ataupun syarat tersebut adalah perkataan. Ataupun syarat tersebut dari sudut masa. 3 sama ada perkataan, perbuatan ataupun masa. Macam mana masa? Contoh, suami kata apabila berlalu 24 jam, maka kamu tertolak. Jadi kena kira dah. Pukul berapa suami sebut? Pukul 1 tengah hari, 9 minit. Pukul 1, 9 minit, hari Khamis. Maka berlalu 24 jam. Maksudnya, pukul 1 tengah hari, 9 minit, hari Jumaat esok tu, maka tertolak dah isteri tadi. Maka pada ketika tersebut, pendapat al-a'immatul arba'ah mengatakan, ta'liq tolak ini adalah sah dan jatuh tolaknya. Baik. Di sana ada pendapat kedua, iaitu pendapat Imam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim, yang mana mengatakan bahawasanya dia ada perincian dia, ada pendetailan dia, fihi tafsil, ada perincian dia. Dia kata kalaulah ta'liq tersebut dilakukan secara bersumpah. Seorang suami berkata wallahi, contoh wallahi kalau kamu keluar rumah kamu jatuh tolak. Jadi pada ketika tersebut Ibn Taymiyah mengatakan bahawasanya seolah-olah pendapat begini adalah bila mana dia isteri melakukan perkara yang dilarang tu, keluar rumah kau sebagai contoh, maka pada ketika tersebut tolak tersebut tak jatuh.
Sekiranya talak yang berlaku secara sumpah, maka talak tak jatuh mengikut pendapat Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim. Tetapi wajib bayar kafarah sumpah. Wajib bayar kafarah sumpah sebab dia kira melanggar sumpah. Tu. Manakala Ibn Qayyim mengatakan tak wajib bayar kafarah sumpah. Itu sekiranya ta'liq dilakukan secara sumpah. Adapun jika ta'liq dilakukan secara syarak, maka jatuh mengikut pandangan Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim. Suami kata, kalau kamu keluar rumah, kamu tertolak. Maka mengikut pandangan jumhur ataupun pandangan A'immah al-arba'ah tadi, dah jatuh. Ikut pandangan Ibn Taymiyah pun jatuh juga. Nampak? Jadi, Ibn Taymiyah ni dia lebih perincikan masalah. Sekiranya talak yang dilakukan secara sumpah, tak jatuh. Talak yang dilakukan secara bersyarat, baru jatuh. Tu. Baik. Itu pendapat kedua. Dan pendapat ketiga, iaitu mazhab Az-Zawahiri. Dan juga pendapat Syiah Imamiyah, mengatakan bahawasanya tidak jatuh talak secara mutlak. Tak kira lah talak tu secara sumpah ke, secara syarat ke, tak jatuh secara mutlak. Jadi, itu pendapat yang ketiga. Jadi, kita nak pegang yang mana ni? Kita pegang pendapat yang kuat lah. Pendapat yang dipegang oleh para al-a'immatul arba'ah. Jadi, para suami jangan bermudah-mudah nak letakkan syarat. Letakkan syarat untuk ta'liq talak isteri anda. Baik, soalan yang seterusnya. Biasa orang tanya kepada kita, talak ni, ta'liq talak ni adakah boleh ditarik balik? Contoh suami kata, kalau kamu keluar rumah, kamu akan tertolak. Kalau kamu ambil vaksin, kamu tertolak. Kemudian suami menyesal. Oh, nyesalnya. Suami sudah diberi kaunseling. Maka dia rasa menyesal dengan ta'liq talak tersebut. Adakah pada ketika tersebut boleh untuk dia tarik balik perkataan dia tu? Boleh ke dia tarik balik perkataan yang mana dia kata, kalau kamu ambil vaksin, kamu tertolak? Boleh ke dia tarik balik? Maka di sana ada perbahasan para alim ulama'. Kata Syekh Wa'id Ismail bin Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau, Ghayatul Afrah liman yatawalla al-inkah. Poin yang ke-130. Kata beliau, tiada harus bagi suami rujuk akan ta'liqnya. Tiada harus, maksudnya tidak boleh suami tarik balik ta'liq yang telah dia sebutkan tadi. Jadi sangat-sangat berat, sangat-sangat kena berhati-hati dah. Jadi para suami bila mana kahwin, hapuskan perkataan talak dalam minda kita . Bukan buang ilmu tapi hapuskan perkataan tu. Jangan pernah kita terdetik dalam hati untuk ceraikan isteri. Sebab apabila mana kita kahwin dengan dia, kita telah bersedia untuk berkongsi hidup dengan dia. Kita terima dia baik buruk dia. Jangan terlalu bermudah-mudah dengan perkataan tolak. Kerana perkataan tolak adalah satu benda yang mana sekiranya dibuat secara main-main sekalipun, tetap akan jatuh juga. Jadi, semoga kita semua diberikan pencerahan ilmu dan juga kita dapat, bagi mereka yang sudah berkahwin, dapat kebahagiaan dalam rumah tangga mereka, insyaAllah. Perkongsian saya pada kali ini. Jadi semoga semua dapat manfaat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.